Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang perbezaan kaunseling barat dan kaunseling Islam. Kita mulakan dengan definisi. Menurut barat, kaunseling adalah proses interaksi yang menggerakkan pemahaman yang memberi makna kepada diri dan persekitaran dan menghasilkan pembentukan atau penjelasan matlamat serta nilai untuk tingkah laku pada masa hadapan. Kaunseling Islam pula, menurut Kamal Abdul Manaf, kaunseling ialah proses P dan P, psikososial, yang berlaku dalam bentuk bersemuka antara kaunselor dengan klien. Teknik-teknik dan kaedah yang digunakan bertujuan menolong klien dan menggalakkannya untuk menerima takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, saya mulakan dengan pendekatan kaunseling menurut perspektif barat. Semenjak kemunculan bidang ilmu kaunseling, terdapat pelbagai pendekatan yang boleh digunakan untuk memberi kaunseling pada individu yang memerlukan. Kaunselor yang luas pengalamannya akan memilih teori-teori yang dapat disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien agar bidang masalah yang dihadapi oleh klien dapat diatasi dengan berkesan. Daripada banyaknya bidang pendekatan ini dapat dikumpulkan beberapa pendekatan. Yang pertama, teori psikoanalitik. Diperkenalkan oleh Sigmund Freud. Beliau telah memperkenalkan konsep free association atau asosiasi bebas selepas berjaya dalam amalan hipnosis. Freud menggunakan kaedah asosiasi untuk menerokai minda tidak sedar manusia dalam pendekatan psikoanalitiknya. Freud memberikan penegasan dan percaya bahawa personaliti individu yang diketahui melalui kajian minda tidak sedar yang dipunyai. Pada pandangan Freud, manusia secara fitrahnya bersifat dinamik, iaitu terdapat perpindahan atau transformasi dan pertukaran tenaga dalam pembentukan personaliti manusia. Pendapat-pendapat yang diutarakan oleh Freud terbukti secara saintifik pada masa kini. Kaunselor profesional yang mengamalkan pendekatan psikoanalitik akan menggalakkan klien mereka memberihalkan atau bercakap apa sahaja yang datang dalam ingatan. Terutama sekali peristiwa-peristiwa yang dilalui semasa berada di tahap kanak-kanak. Melalui pendekatan ini, kaunselor cuma membentuk persekitaran atau atmosfera di mana klien akan merasai bebas untuk melahirkan atau meluahkan isi hatinya. Pendekatan ini mempunyai pelbagai komplikasi atau kompleksif. Alo pada tahun 1984 menyatakan bahawa pendekatan psikoanalitik berjaya digunakan untuk mengatasi mereka yang mempunyai pelbagai kecelaruan termasuk gangguan histeria, reaksi obsesif kompulsif, kecelaruan peribadi, ketakutan, fobia dan kecelaruan seksual. Yang seterusnya adalah teori pemusatan insan, person-centered. Pendekatan kaunseling pemusatan insan ini diperkenalkan oleh Carl Rogers yang dibesarkan di Illinois, Amerika Syarikat dalam keluarga Kristian. Ahli dalam pendekatan ini mempercayai bahawa manusia adalah untuk yang baik. Manusia mempunyai ciri peribadi positif, konstruktif, sentiasa bertindak maju ke hadapan, realistik dan boleh dipercayai. Setiap insan sedar dan mempunyai
daya gerakan untuk mencapai penghakikian kendiri. Pada pendapat Rogers, daya gerakan kendiri merupakan arah motivasi yang mengarahkan tingkah laku manusia yang mempengaruhi dirinya sebagai manusia keseluruhan. Setiap insan mempunyai kecenderungan asas untuk berusaha mencapai penghakikian diri yang sebenar. Ahli teori pemusatan insan percaya setiap insan berupaya untuk mencapai makna peribadi, diri dan tujuan kehidupan di muka bumi ini. Peranan kaunselor dalam pendekatan ini dikatakan bersifat holistik atau keseluruhan. Kaunselor akan membentuk dan menentukan suasana di mana klien merasai bebas untuk menerokai keseluruhan aspek dirinya. Kaunselor dalam pendekatan ini memberikan tumpuan kepada hubungan kaunselor dan klien. Kaunselor sentiasa berhati-hati dan sedar dengan bahasa, perkataan dan gerak balas klien. Pendekatan pemusatan insan ini juga berjaya untuk mengatasi pelbagai masalah, umpamanya masalah kepimpinan, penyesuaian psikologikal, masalah pembelajaran dan berjaya menolong mengurangi sifat-sifat defensif. Dan seterusnya, kita teruskan dengan pendekatan kaunseling menurut perspektif Islam. Di dalam Islam, kaunseling mempunyai pengertian dan kedudukan yang tersendiri. Ia selaras dengan tuntutan Islam itu sendiri yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Kebanyakan sentuhan kaunseling barat lebih tertumpu kepada perubahan tingkah laku klien ke arah lebih rasional dan mengikut garis normal hidup sebagai manusia. Ini beza utama bagaimana kaunseling berpendekatan Islam ini dilihat lebih memberi kesan yang menyeluruh bagi hidup seseorang Muslim. Namun tidak dinafikan teknik dan gaya pendekatan kaunseling barat boleh juga diaplikasikan semasa sesi kaunseling berlangsung. Berkesannya, kaunseling berpendekatan Islam ini adalah kerana matlamat akhir yang berbeza dengan pendekatan-pendekatan lain. Matlamat akhir bagi sesi ini adalah menghendaki klien memahami hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan dengan makhluk-makhluk ciptaannya, tujuan hidup dunia dan matlamat akhir hidup di dunia ini. Kaunseling berpendekatan Islam ini menekankan 4 pendekatan, iaitu pembangunan roh, akal, hati dan pengimbangan nafsu. Keempat-empat perkara tersebut merupakan tumpuan utama dalam kaunseling pendekatan Islam, di mana tujuan akhir kaunseling ini adalah membawa manusia mengenali diri dan penciptanya. Apa yang dimaksudkan dengan pembangunan roh ialah pembangunan roh merupakan aspek paling penting dalam kaunseling Islam. Bila mana roh itu sudah mula mengenal Allah, mencintainya, mula takut kepadanya, yakin kepadanya dan akul pada segala suruhan dan larangannya, maka manusia mula mengetahui apa tujuan hidupnya. Seterusnya adalah pembangunan akal. Membangunkan akal atau dalam kata lain, pencerahan akal, yakni celik akal, dapat membimbing manusia kepada kemuliaan dan ketinggian darjat sebagai hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akal fikiran adalah amanah dan tanggungjawab daripada Allah yang tidak dapat dilibatkan kepada makhluk lain di muka bumi. Akal fikiran dapat membezakan kebenaran dan kebatilan, juga antara petunjuk yakni hidayah dan kesesatan. Seterusnya adalah pembangunan hati. Apa yang dimaksudkan dengan pembangunan hati ialah pembangunan hati bukan sahaja sekadar menumpukan zikir, pembaikan hati dan sebagainya, tetapi yang lebih utama adalah membuang dahulu segala kekotoran yang lahir dari dosa dan maksiat yang dilakukan. Hati manusia ibarat berbola kaca yang jernih dan bersinar. Andai ia dikilau dengan cahaya yang benar-benar terang, maka pancarannya akan memberi
dan akan semakin menyelah dan menarik orang lain untuk melihatnya. Hati yang elok berupaya memberi ilham kepada manusia tentang hakikat diri dan juga penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir adalah pengimbangan nafsu. Mengapa tidak dikatakan menghapuskan nafsu atau pelupusan nafsu? Ini kerana manusia juga memerlukan nafsu dalam kehidupan. Nafsu yang diimbangi dengan hati yang jernih, ruh yang dibangunkan dan akal terpimpin akan membawa manusia ke arah kesejahteraan lahiriah dan batiniah. Sebagai contoh, makan adalah satu aktiviti dalam kehidupan. Andai nafsu jahat yang menguasai nafsu makan, maka ia dan kita akan makan secara berlebihan sehingga lahiriah menjadi malas dan impak yang lebih buruk akan menimpa batiniah sehingga menyebabkan rosaknya hati dan jiwa. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.